Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kelinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Isnin 20 Julai 2020. Satu kes baru positif COVID-19 direkodkan di Mukim Pasir Putih Putatan semalam menjadikan jumlah keseluruhan di negeri ini meningkat kepada 382 kes. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah, kes tersebut membabitkan kes saringan prosedur di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Menurut data infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, tiada kes sembuh direkodkan dan jumlah kumulatif pesakit sembuh kekal 371. Sementara 4 pesakit masih menerima rawatan di hospital pakar negeri ini, iaitu masing-masing satu kes di Tuaran, Sandakan, Putatan dan Mabawan. Angka korban akibat COVID-19 kekal 7 kes. Arked permainan antara premis hiburan dibenarkan beroperasi di negeri ini sejak 15 Julai lalu. Ia sekaligus menjadi tumpuan ibu bapa membawa anak-anak beriadah setelah 4 bulan berada di rumah akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan RTM di arked permainan sekitar ibu negeri mendapati ibu bapa yang membawa anak masing-masing sentiasa berwaspada dengan memastikan keselamatan dan mengamalkan kebiasaan baharu. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah membenarkan untuk membawa kanak-kanak untuk beriadah di tempat-tempat yang sepatutnya lah. Oleh kerana itu, biarpun kita beriadah, SOP kita kena perlu jaga juga lah. Lepas PKP, semua memang bawa anak beriadah lah, baru keluar dari rumah. Lepas tu, tapi sentiasa waspadalah juga sebab untuk mengelakkan sebarang kemungkinan temukan orang dengan dunia luar semula. Sebab berapa lama sudah berkurung di rumah, sekarang keluarkanlah untuk rangsang otak dorang semula. Apa yang kita tahu masih lagi kita mengamalkan PKPP, tapi kerajaan telah bagi kelonggaran untuk membawa anak-anak untuk ke taman inilah seperti rekreasi. Tapi hari ini itulah buat orang semua berapa lama sudah tidak berjalan di rumah kan ada yang terperap, tapi masih mengamalkan SOP lah. Tinjauan di premis arked juga mendapati prosedur operasi standard SOP dipatuhi dengan baik. Kerajaan negeri pada 10 Julai lalu mengumumkan kebenaran operasi pusat hiburan keluarga termasuk arked permainan, taman funfair indoor, hiburan pendidikan, gym permainan kanak-kanak, hiburan permainan berasaskan peralatan mesin dan hiburan teknologi serta pusat karaoke keluarga. Rakyat negeri ini menyambut baik kempen Beli Barangan Malaysia KBBM tahun 2020 menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kemarin. Rata-rata yang ditemui RTM berpendapat langkah berkenaan sedikit sebanyak membantu kerajaan memulihkan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Mereka berkata kesepaduan rakyat untuk memberi barangan Malaysia amat signifikan terutama pasca pandemik COVID-19 sekaligus mengelak pengaliran wang ke luar negeri. Sepatutnya perlu diperluaskan lagi lah, habis macam kita punya produk banyak yang belum lagi dikenali ramai. Kalau boleh lagi untuk kasih banyak macam marketing, promosi begitu untuk orang-orang luar pergi luar bandar macam itulah. Saya sokonglah, patut didahulukan lah. Dengan produk tempatan kita kan perlu didahulukan daripada produk-produk luar lain. Kalau bagi saya lebih suka beli produk tempatan berbanding beli produk orang lain lah. Secara tidak langsung sebagai seorang Sabah kita membantu untuk meningkatkan lagi ekonomi masyarakat. Para pengunjung berharap promosi Beli Barangan Malaysia diperhebat dan diperluaskan ke seluruh pelosok negara. Bagi mereka, kualiti produk tempatan setanding dengan produk luar negara dan harganya jauh lebih murah. Kerajaan menerusi Penjana memperuntukkan RM20 juta untuk memastikan kempen berkenaan dapat memberikan impak besar kepada sektor peruncitan tempatan.
Seramai 368 penduduk dari Pulau Bangi dan pulau sekitarnya di Kudat menerima bantuan sara hidup BSH dan bantuan Prihatin Nasional BPN 2020 secara tunai menerusi program Mobile Island, satu daripada inisiatif di bawah program Perkhidmatan Komuniti Bergerak dilaksanakan Perbendaraan Malaysia Sabah PMS. Program penyerahan bantuan berlangsung selama 2 hari, berakhir semalam itu membabitkan sebanyak 43 kampung di sekitar Pulau Bangi dan pulau-pulau berhampiran seperti Pulau Balambangan, Pulau Tibago, Pulau Malawali dan Pulau Sibogo. Kejayaan mencapai 99% sasaran serah BSH dan BPN tersebut memperlihatkan usaha perkhidmatan agensi awam dalam memperkasa hidup rakyat terlaksana di lapangan tidak hanya tertumpu di pejabat semata-mata. Ketika ditemui media di Pulau Sibogo, Timbalan Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Perbandaran Malaysia Sabah, Siti Nurhaini Osli berkata usaha murni tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama padu rakan agensi terlibat termasuk pejabat daerah Kudat bersama-sama pejabat daerah kecil Pulau Bangi yang bantu melancarkan program Mobile Island ini. Semua agensi yang terlibat juga menunjukkan komitmen yang sangat baik, berhempas pulas orang katakan, menyeberang lautan menuju kepada penerima-penerima bantuan ini walaupun berada di pulau-pulau yang berasingan. Kali ini Alhamdulillah kerana kita turun sendiri ke Padang, kita turun sendiri bertemu dengan mereka, kita dapat capai 99%. Para penerima termasuk pemimpin masyarakat serta petugas menyambut baik program berkenaan. Tak kira lah pemerintah, yang penting usaha dari pihak bawah ni kan sehingga ke atas kira berterusan lah. Dari segi accessibility-nya tu agak sukar lah. Jadi ada eloknya lah kita selaku penjawat awam ni bersama-sama bergabung tenaga untuk membantu rakyat di sinilah. Saya sangat berterima kasih kerana saya sudah berusaha saya pergi Kudat kan. Inilah saya harus berterima kasih atas kedatangan dan bantuan. Alhamdulillah juga lah, tidak usah pergi Kudat untuk kebanyakan keperluan rumah lah. Belanja, bantuan anak budak sekolah lah. Gembira lah, terima kasih lah sama kamu. Pasal tidak saya turun sudah pergi Kudat. Baik kampung Degoton di Pulau Bangi Kudat ini antara kampung yang tidak ketinggalan untuk menerima perkhidmatan Mobile Island ataupun perkhidmatan bergerak yang dilaksanakan Pejabat Perbendaharaan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia. Ini merupakan salah satu usaha dalam perkasakan lagi pejabat awam kepada rakyat hingga perkhidmatan mereka sampai di pelosok tanah air. Salih Cikri untuk RTM. Kampung yang baharu diwartakan Kerajaan Negeri mendapat geran tanah khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tulid di daerah kecil Sok Keningau diharap dapat membentuk satu jawatan kuasa kampung agar usaha menyalurkan bantuan dan keperluan kampung tersebut dapat dilaksanakan. Naib Presiden Persatuan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia, Mudi Dubing berkata ini kerana kampung-kampung yang baru diwartakan ini masih belum mempunyai Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK, maka jawatankuasa kampung perlu dibentuk secepat mungkin. Beliau berkata demikian dalam majlis kesyukuran pemberian geran tanah Kampung Serumpun Ulu Biah. Pemberian geran tanah ini melibatkan kawasan seluas 5.12 hektar. Saya harap pada penduduk semua akan bekerjasama, jangan ikut style kata mau bersapit-sapit, tetapi ikutlah budaya semut biar pelan-pelan lama-lama jadi bukit. Saya berharap rancangan di sini mungkin tanam gata dan yang apa-apa juga yang masalah penanam gata di sini akan dibuat nanti karena kebanyakan di sini memelurukkan jalan-jalan raya. Senanglah, kita pun tidak takut-takut sudah mau tanam, bercocok tanam begitu. Terima kasihlah pada yang kerajaan baru yang telah bagi geran pada kampung. Pada 9 Julai lalu, 2 buah kampung iaitu Kampung Kirokot Baru Apin-Apin seluas 2,228 hektar dan Kampung Linsu dan Apin-Apin seluas 8.47 hektar turut menerima sijil pewartaan yang sama di bawah Seksyen 78 Ordinan Tanah Sabah.
Manakala sebanyak 101 kampung dalam daerah Keningau dan daerah Kecil Suk melibatkan 6,245.51 hektar tanah, masing-masing menerima geran individu anak negeri hasil permohonan tanah dan geran individu anak negeri hasil pengukuran tanah program pantas. Penantian 500 penduduk kampung Kiwoi Tamparuli mendapatkan air bersih berakhir setelah projek air bersih etika dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia IAM siap sepenuhnya. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang dimulakan sejak Mac lepas itu bukan saja dapat membantu meringankan beban penduduk mendapatkan air bersih, malah membolehkan aktiviti pertanian dapat dilaksanakan. Menurut Presiden Islamic Aid Malaysia Zawahir Abdullah, program CSR kali ini berbeza berbanding sebelum ini kerana mereka menggunakan sistem penapisan air membran yang lebih sistematik yang dapat membekalkan air bersih kepada setiap penduduk kampung. Yang lain kita tidak menggunakan sistem membrane filtration system. Jadi yang ini yang pertama yang mana kita guna, yang mana dia lebih baik, di mana air yang turun daripada bukit melalui tangki air graviti yang disalurkan melalui piping. Kita akan filter di sini dulu. Jadi di sini ni air itu dah bersih. Projek menelan kos RM100,000 ini melibatkan penambahbaikan sistem penyambungan paip dan pemasangan 6 tangki air graviti berkualiti yang baharu disertai penduduk kampung bersama sukarelawan dari Etika dan IAM. Kita mahu semua projek yang kita sumbangkan ini adalah untuk kebaikan untuk semua masyarakat sini. Jumlah kosnya RM100,000 semuanya yang projek ganti pipe. Lepas tu tangki supply baru ada 6 tangki kalau jangan lupa kan. Dan of course yang filter ni semualah. Penduduk kampung yang ditemui bersyukur kerana sebelum ini mereka hanya bergantung sumber bekalan air bukit daripada anak sungai berhampiran. Terima kasih kepada pihak Etika kerana dapat membantu kami dalam mempertingkatkan kebersihan air yang ada di kampung ini, yang selama ini kita menggunakan air yang tidak begitu terjamin lah bersihan dia. Jadi syukur alhamdulillah sekarang ini kita sudah dapat bakalan air yang begitu bersih dan kita mengharapkan supaya keadaan seperti ini akan berterusan di masa ke masa. Sebelum ini penduduk di kampung Kiwoi Tamparuli ini memang mendapat bekalan air daripada sungai. Namun bezanya untuk kali ini setelah hampir 20 tahun sistem penapisan air ini dapat membekalkan air yang bersih kepada seramai 500 penduduk kampung Kiwoi di Tamparuli ini. Sesungguhnya tanggungjawab sosial korporat ini amat memberikan manfaat kepada penduduk sekitarnya. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.